Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sesiapa di luar sana? Assalamualaikum. Ada sesiapa? Ita? Okey, tadi ada masalah internet. Dah cuba banyak kali tak boleh connect. So alhamdulillah Ita sihat, Ita stay at home. Okay, ada sesiapa lagi kalau boleh beri semangat pada Kak T. Yes, G. You know tadi tak dapat nak buat sebab apa, internet poor. Jadi poor ke tak tahulah apa jadi. Okay, G is watching, alhamdulillah. Jadi sekarang ni dah pukul 3 lebih. Jadi Kak Yati ingat Kak Yati tak nak buang masa lah. Kak Yati nak mulakan perkongsian Kak Yati. Sebelum tu Kak Yati nak ucapkan Assalamualaikum pada kawan-kawan ya yang melihat FB live Kak Yati ni. Semuanya sihat, alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya hari ni Kak Yati nak share tentang manfaat Kak Yati dapat daripada Alura yang Kak Yati dah pakai seawal-awal 2 tahun lepas. Amy, apa khabar Amy? Pada 2 tahun yang lepas lah. Jadi hari ini Kak Yati tak nak buka tentang filing Alura sebab ramai dah kawan-kawan dah kita cerita. Tapi hari ini Kak Yati nak tekankan pasal manfaat yang ini, yang E ni. E iaitu bagaimana Alura Condensi Pants boleh merapatkan pelvic kita yang sudah longgar. Itu yang Kak Yati nak sharekan. Jadi sebenarnya sebelum Kak Yati nak cerita tentang masalah Kak Yati yang Kak Yati alami hampir 20 tahun yang lepas, sebenarnya kesihatan otot lantai pelvik ni sangat mustahak ataupun penting pada kita wanita sebab dia memainkan peranan, dia ada fungsi dia sebenarnya, kita pun tak tahu tapi Kak Ati belajar. Jadi fungsi dia sebenarnya ialah untuk menyongkong aspek sistem pembiakan kita. Jadi bila kita sebut setiap sistem pembiakan wanita, kita tahulah kan. Jadi apa dia aspek yang dia boleh membantu? Pertama, hubungan suami isteri. Kedua, kehamilan. Ketiga, kelahiran. Kemudian tu kawalan pundi kencing dan juga sokongan belakang. Jadi masalah otot, kita panggil masalah lemah otot lantai pelvik ni ataupun poor pelvic floor ni, sebenarnya dia bukan penyakit. Dia memang bukan penyakit. Tapi dia ni adalah satu sebab kita tak tahu menjaga dia. Kita pun tak tahu yang ada penyakit macam ni. Apabila kita dah melalui baru kita tahu. Jadi bila dia berlaku pada diri kita, baru kita rasa ya Allah ya Tuhanku, maknanya kita tak sangka yang ada masalah seperti macam ni. Jadi bagi diri Kak Yati, dia merupakan satu trauma, emosi tekanan, terganggu. Macam Kak Yati sebut tadilah, bila Kak Yati ada masalah tu, terganggu hubungan suami isteri, kemudian tu terganggu Kak Yati punya amal ibadat, ya. Kemudian tu terganggu Kak Yati punya dari segi hormonal. Jadi Kak Yati sebenarnya mengalami masalah lemah lutut otot pelvik ni berlaku semasa Kak Yati melahirkan anak bongsu Kak Yati. Pada masa tu I was 39 years old. 13 tahun tak mengandung, tiba-tiba boleh mengandung.
Jadi apabila Kak Yati melalui proses melahirkan dia, Kak Yati mengalami komplikasi pendarahan sebab masa bayi itu keluar, dinding rahim Kak Yati habis koyak, damage. So dia bleeding. So I remember I was in the op room for few hours, pada masa tu. Dan apabila Kak Yati sedar balik, Kak Yati dengar tau, the guy ni told my husband what happened. Dan dia cakap Kak Yati sebab melalui damage yang begitu sekali, tak boleh beranak lagi lah. Jadi kalau beranak pun dia actually is mengancam nyawa lah at that time lah, dia cakap. So perkara tu berlaku apabila kita dah 13 tahun tak melahirkan. Jadi bila bayi tu keluar, apa jadi, sebenarnya lantai pelvic kita ni dia muscle tau, dia otot. Jadi dia koyak. Dia koyak. Sebab tu I ada masalah tu. And then apa jadi, apabila I was lama warded in the hospital, ambil ubat everything semua. And then doktor pesan selepas boleh balik rumah, dia pesan, okay, in your case, dia kata sini, because your womb is badly damaged, also your pelvic floor. So dalam pantang, you tak boleh urut. You tak boleh bertungku. Dan you tak boleh pakai barut. Dia hanya kasih ubat painkiller, that's it. So apabila dalam pantang tu, sebab bila I baca a few days ago, I baca pasal masalah pelvic floor ni, kalau dah mula ada masalah ni, dia akan juga menyebabkan penyakit buasir. So masa dalam pantang tu, I kena sakit buasir, sakit buasir, di mana orang kata beranak pun tak sakit daripada bila kita nak buang air besar. So bila I buang air besar, you know what happened? Dia punya pedihnya, dia punya seksanya macam diiris pisau. Lepas tu dubu I terkeluar tau. So dubu I, the first time dia berlaku, I terperanjat tau. Apa macam ada berdenggol ni? What is this? Dan sakit. So go back to gynae. Masa dalam pantang tu, go back to gynae. Rupanya memang buasir dah terkeluar. Dan apa dia sarankan ialah untuk nak masukkan balik dubur yang dah terkeluar tu, ambil ais, wrap in a morning towel and tuam kat situ supaya dia kecut masuk balik. And then after that dia pesan, okay, what you do is you go buy from pharmacy pelampung duduk. Apa tu pelampung duduk? Memang I pun tak tahu apa dia. Memang because bila masa I kena tu, I tak boleh duduk. Macam betul tau, I kena sengit. Rupanya untuk orang yang ada buasir, dia ada sejenis pelampung. Di tengah-tengah dia empty, bulat lah. Dia macam budak-budak yang pergi swimming pelampung tetapi in a smaller version. So I sit on that. So I duduk lah kat situ. Jadi dengan tak boleh urut, tak boleh tungku, I panaskan badan pun pakai hair dryer saja macam tu. And then malang tak berbau. I think about 2 weeks or like that, I kena masalah bentan. Orang Melayu tahu tak bentan, apa dia bentan? Bentan ni adalah masalah kejatuhan rahim. Masa tu, I remember my mother suruh I makan. So, I was lying on a sofa. Tak sedar, bangun cepat. Bila I bangun cepat, I rasa dekat ari-ari tu satu tarikan yang kuat tau. Sakitnya Tuhan saja yang tahu. I panggil, Mak, sakit Mak. Apa hal ni Mak? And then, my husband, my mother, papa I, and how to say, I jam tau. Daripada leher ni ke bawah, jam. I tak boleh pegang. Menyusukan baby pun my mother tolong pumpkan. And my husband, arwah my husband, call my gynae back again. Tapi pada masa tu, I remember it's a public holiday. So 2-3 days, I cannot bergerak just like that. So bila I pergi ke gynae, and then true enough, I punya rahim jatuh. Dia dah turun ke bawah. Sakitnya Tuhan saja yang tahu. So daripada situ, I ambil ubat-ubatan.
Okay, memang tak ada orang kata tak boleh urut, tak boleh apa. Tapi I kena banyak rest. And doktor pesan, Nur Hayati, okay, now you have prolapse uterus. So, for 2 years, 2 years tau, bukan main-main tau, 2 years. You tak boleh angkat berat. You tak buat kerja lasak. Dan you tak boleh tolong jangan ambil ubat-ubat akar-akar kayu macam tu. Because if you take, you akan bleeding again. Dia cakap macam tu. So, you see, I kan okay lah ikut dia punya pantang lah for 2 years. Tapi yang dia punya ketara sakit dia, kalau naik kereta, kalau lalu jalan yang berbumpy tu, aduh sakit sangat. So after 2 years, I ingat okay. So I hantam lah, bantai lah, apa ni orang kata, masa tu badan dah berbadan, makan ubat-ubat kayu yang panas kan, ubat-ubat kayu panas kan. Because dalam pada I tak berpantang tu, I dah mula rasa I punya jari ni sengal-sengal tau. Bisa-bisa tulang. Kalau pergi office tu, I tak tahan aircon. Sentiasa baju tebal, kuku I biru-biru. So, I ambil lah satu jenama lah, tak nak sebut lah. You know what happened? I start to bleed again. Nyaris-nyaris I tak kena buat DNC. Okay. Dalam pantang akibat daripada rahim jatuh, lantai pelvic I dah rosak, dah damage, I kena buasir, and then I kena prolapse uterus. So bila I start kerja balik, yang I sebut tadi, dia mengganggu ibadah. You see, what happen is I punya hormonal balance tunggang terbalik. Dari segi apa tau, I kena sakit puan, iaitu keputihan yang melampau. Keputihan melampau, woman memang tahu kan keputihan kan, ada yang warna kekuningan, ada yang kehijau-hijauan, yang gatal, yang berbau. I tak macam tu. Mine is very clear, tetapi bahagian I punya bahagian intimate kita lah, I boleh cakap bunga lah, bahagian bunga I tu, okay, dia sentiasa meleleh keputihan. Dan keputihan tu tak boleh kontrol. Kalau I pergi buang air dan bila I cuci, I akan ambil 15 to 20 minit sampai kawan-kawan office semua tahu. Kalau lama dalam toilet tu, itu mesti Kak Yati. Because bila I cuci, dia keluar. I cuci, dia keluar. Non-stop sampai tangan kita naik ke bas. Jadi, trauma tau. So, what happened is, I cerita dengan you ni is memang my own testimony. Memang, this is what yang I lalui at that time. Just imagine masa tu, I 39 years old, So, and then after that, bila jadi macam tu, masa tu, there's no panty liner at that time, babe. No panty liner. Takkan nak pakai pad kan? So, pakai tisu. Alas tisu. Bila alas tisu pun boleh basah. So, in the end, I resort to taking extra panties to the office. I have extra panties in my bag. And I bring, you know what? Hair dryer. I bukan nak cakap bohong. I bawa hair dryer just in case kalau I terlupa bawa extra panties. If my panties is wet, I can dry it. So my old office masa kat TM dulu, kawan-kawan I mesti tahu ini Kak Yati punya hal. So bila I cakap yang dia mengganggu ibadah tu, you know how? Because kan kita ni manusia, kadang-kadang kita terlupa. Jadi keputihan melampau tu kadang-kadang dia menyebabkan bila I sujud, especially kita, gerakan kita yang menekan, dia akan keluar. Dan dia akan meleleh. Jadi trauma. So I cakap macam mana ni? So at that time I belajar, masa tu dekat TM kita ada guru tajwid. So I tolak dia ke tepi. I kata, Ustazah tolong I macam mana? Dia kata ini adalah satu penyakit. So at that time, you know what they asked me to do? She asked me to basahkan kapas and put it inside. So that means bila kita solat, maka lelehan keputihan tu akan jatuh ke kapas tu, maka solat kita bersih. Tapi just imagine lah, bila kita dah masukkan kapas kat dalam tu, walaupun kita dah beranak 3 orang pun, to take it out is very, very painful. Sangat-sangat painful. So in the end, what I resort is pergi balik gynae and ambil ubat secara internal, masukkan. Panjang ubat dia warna hitam, masukkan ke dalam, and I've tried a few, tapi
nak makan, sebab I ingat doktor cakap you tak boleh ambil jamu-jamu ni, jadi I based on medication saja. So bila kita punya I sebut sekali lah, bila kita punya laluan faraj kita dah longgar, you know, it will affect you all semua yang dah berkahwin kan, it will affect your relationship. You just imagine that time was young, my husband was young, so I mean it's actually trauma lah untuk both of us, you know. So and then benda ni berlarutan, and I resort to 3 years 4 years anak I dah membesar, I resort to taking what do you call that, organic punya hormonal, supaya hormones I balik-balik and everything. Alhamdulillah. But then later on when my husband dah tak ada, you know, at that time I pun kata tak kisahlah, because orang kata ladang kita dah tak ada orang nak gunakan lagi, so I couldn't be bothered. But couldn't be bothered I inilah yang lagi memberatkan masalah, because when I was 57 years old at that time, you know, I dah mula ada masalah. Tadi I cakap apa, masa awal I dah berhasil, you know, prolapse uterus, and then a lot of problems I have. But then when I was 57 years old, at that time I dikejutkan oleh masalah prolapse uterus ni dan masalah lantai pelvic yang lemah, di mana you all tahu tak, I kentut melalui pintu faraj, pintu baby I lah, pintu bunga I, bukan daripada dubur. And this one I cakap dengan you, ini adalah satu perkara yang I rasa Alhamdulillah lah suami tak ada, tapi I tak boleh nak terima, because bila I sembahyang, you know, especially bila I sujud, especially duduk antara sujud, maka dia akan keluar angin. Dia akan keluar angin, dia berdetus-detus, dan bila I check, you know, dengan gynae check Google, actually is called vagina flatulence, kentut faraj, di mana kita punya laluan faraj kita, bunga kita, dia dah longgar, dia dah loose. Jadi maknanya bila dah loose, dah longgar, Alhamdulillah lah I tak ada suami. So orang kata tak ada masalah. Tapi kalau orang yang ada bersuami, kalau dia dah ada masalah ni, definitely dia tak ada kekuatan untuk grip. So bila dah longgar, angin boleh masuk, dan di situlah I ada masalah kentut faraj. Dan dia akan keluar angin setiap kali I sujud, duduk antara sujud. Trauma sampai kata kentut ke tak kentut ke, kentut ke tak kentut ke, setan pun mengganggu. You know what happened? So I akan ambil wuduk sampai basah, you know, sampai basah, sampai dah tak ada bunyi keluar angin tu, baru I puas hati. Begitu sekali, you know, that yang I lalui. So and then luckily at that time I ada satu kuliah, and ustazah ni nama Ustazah Kalsum, tolak I panggil dia juga. I kata dia, ustazah tolong saya, ustazah saya ada masalah ni, macam ni, tolong saya ustazah, that kind of thing. Dia kata tak apa, ini adalah satu penyakit di bawah dal ilmu hadas, dia kata. So what you do is, dia kata, you tak boleh simpan wuduk. Every time you nak sembahyang, you ambil wuduk lah. So I kata, okay lah, better lah, daripada I basah kuyup, daripada I buat sembahyang banyak kali kan. So I did that lah. And then Alhamdulillah, you know, then 57, after my husband passed away, and I tanggung tu, masalah tu ada lagi, tapi I live with it lah, until 2 years ago, when I ada masalah, that 2 years ago, 60 tahun kan. So at that time when I ada masalah lutut, because I went and see my friend, Tengku pun tengok I kan. Remember Tengku masa tu you cakap dengan I, kita lunch sekali, you cakap dengan dia, okay, I tak boleh hantar you, so you don't cross the road, you naik Jenjantas. So I took the Ampang Point punya Jenjantas. It's very steep, so tak sampai berapa step, my tu lutut meletup. Dia punya letup kuat, punyalah sakit. I think dia dah terkehil, dia dah alignment, dia dah lari, and it's so painful. You know, I came back with a cab, and then the next day I bangun tidur, pijak, sakit lutut, jalan dia longgar. And then
2-3 hari macam tu juga. Like semayang pun sakit. I kata myself ni jenis yang takut ubat tau. Really I takut ubat. Mungkin I duduk hospital dulu kan, trauma dengan ubat. So I takut nak pergi jumpa doktor, nak inject ini, nanti kena inject. Because my friend, I heard a lot of people who had knee problem had to do operation, that kind of thing. I seram, takut. So I tahan. And actually, terima kasih I nak ambil peluang ni pada kita punya upline RCC Rose Faiza. She called me. The first time she called me, masa tu she invited me for first BE International punya open house 2 years ago, Chinese New Year. So I went there and she talk about Alora, this, that. And in my heart I was saying, apalah kawan aku ni cakap, tapi sebab aku kesian kat dia kan, aku dengar je. Macam mana satu seluar ni boleh ni. You know, that kind of thing lah. So I say, okay lah, never mind Rose, it's okay. But then after that, when May macam tu lah, I kena sakit lutut tu 3 months. I tahan 3 bulan. I call Rose, I kata, Rose, I tak boleh tahan. So, again, I went to BE International. I signed up as a member. And I bought 2 sets of Alora sekali. And kita memang tahulah Alora is a fantastic product with the Japanese technology, which is already 25 years well known, you know. So bila kita tengok filing Alora pun, dia cakap dia ada satu teknologi di mana kalau kita nak lose weight, you don't need to go for dieting, you don't need to go for exercise, you know, you don't need to take diet pills and all that. Because at that time when I saw Rose, not only for my lutut, but I have obesity problem. Yang masalah lemah lantai pelvic ni I dah lupa because I live with it, you know. So, and true enough, you know, bila kita pakai Alora, bila kita put on, because of the technology infrared tu kita put on, maka suhu badan kita akan generate infrared dan dia akan melancarkan peredaran darah kita. Itu manfaatnya pertama, dan dia akan meningkatkan kita punya pembakaran lemak. So true enough, dalam sebulan lebih, you know guys, kawan-kawan kat luar sini, I lost 14 kg, from 74 kg to 60 kg. I pun tak perasan macam mana I boleh hilang that tremendous weight loss, you know. So Alhamdulillah, I'm happy, but I didn't realise that masa tu bulan puasa Ramadan, so I tadarus, so I have to walk. I think some of friends know where I jalan. So jalan, I tak ada sakit lutut lagi. Hilang sakit lutut, you know. And then from there, kawan-kawan karya yang pertama sekali lah, dia yang memula ambil Alora condition ni because dia nak buat operation lutut, but dia tak berani. So she was my first friend, my first customer, and fine enough, dia baik. And then after that, I introduced to my friend, I don't know whether she's watching or not, iaitu Maznah Yaakob, and she had operated, you know, and put besi sudah in her knee, you know, but doesn't work. You know, she used before that, after masa mula operate, was on wheelchair and then pakai tongkat, that kind to work. But then when I introduce her, tongkat ke mana, apa ke mana. So berbalik kepada Alora Collection tentang pelvic, balik semula tadi, okay, yang pasal pelvic ni. Now berbalik pada pelvic, masalah kalau kita lemah otot pelvic, dia juga boleh apa boleh cakap macam mana, dia juga boleh menyebabkan kita punya kawalan kencing, incontinence, kencing. Maknanya kita tak boleh kawal kencing. I don't have that. I tak ada masalah yang tak boleh tahan kencing kalau kita keluar ke mana-mana. I tak ada. Walaupun I batuk, selalunya orang yang ada masalah lemah lutut lantai pelvic ni, kalau dia bersin, dia batuk, dia melompat, dia ketawa terbahak-bahak, dia nak terkencing. I don't have that. Honestly, I don't have that. But what I lalui is that bila I bangun tidur sahaja, celik mata saja, nak terkencing sangat. Kalau I leka sikit saja, tak sempat sampai bilik air, dah meleleh. But you see, dengan Alora condition pants, you know, I pakai. Now bila I bangun tidur, okay, memang kan kita minum banyak air kan, kita akan rasa nak terkencing. Tapi
kita boleh kawal kencing kita. Bila I bangun tidur, I can still buka WhatsApp. Oh, apa good news, bubak, you know. Then slowly I will go to the toilet. Itu dia fantastic kita punya Alora Kondenshin. And then masa I pakai 2 tahun yang lepas Alora Kondenshin itu, selain I lost weight and then my knee is good, my buasih. Masa tu I realise my buasih. Because at that time I pakai Alora ni tanpa panties. At that time there's no boxer, there's no panties. So I dengar satu perkongsian Chinese lady. I tanya dia, apa you all tanya-tanya ni? Rupanya makcik ni dia ada buasih. Dan dia kata bila dia pakai Alora pants masa tu lah, at that time kan. So dia kecut balik, masuk balik. So I pun pakai lah. Pakai without panties and true enough. Jadi kemudian tu apabila Alora dah keluarkan kita punya boxer, kita punya panties, fantastic result on me. Macam tadi I dah tersebut result tu. First of all, I punya kawalan kentut Faraj dah tak ada lagi. Because I pakai Alora 24 jam, siang malam tidur dengan istiqamah. Maknanya sentiasa on in my body. You all dah dengar tadi masalah I lalui kan, trauma kan. Jadi apa salahnya kita rajin pakai Alora daripada kita malas. Dah pakai 3 bulan dah okey lah, letak tepi dia buat tak tahu saja. Lepas tu cari, lepas tu dah hilang tak ke mana. Tengok-tengok cockroach gigit. Itu tak nak macam tu. Jadi for me, dia merupakan I punya savior tau. Macam maknanya is my best friend. Hadiah untuk diri I. So I memang pakai 24 jam. And then buasih I baik. Lepas tu bila keluar dia saja boxer, panties, I beli dua-dua. But I suka pakai boxer. So bila I pakai boxer, di situ I dapati lain macam lah. Lain macam. Di mana I sembayang tidak ada lagi. Now I sembayang. Masa memula dulu bila I pakai Alora, masa memula lah dalam kita proses rawatan 3 bulan pertama macam tu kan, memang I sembayang dengan Alora. Tapi lama kelamaan, bila Alora dah sebati dengan diri I, and then Alora boxer dah sebati dengan diri I, bila I solat, I buka. And amazing result bila I buka, bila I sembayang, bila I sujud, duduk antara 2 sujud, kan kita dah, punggung kita dah naik. Tak ada lagi keluar angin daripada bunga I. Senyap. So, how do I feel? I feel so happy. Sangat-sangat syukur, ya Allah Tuhanku. Syukurnya. Sangat bersyukur. And then macam I cakap dengan you lah, buasih okey. Kalau tidak dulu, dengan sakit lutut, dengan badan gemuk, kan, dan bila buang air besar, mana tangan nak bersih, mana tangan nak seluk buasih ke dalam tu, yang I pernah jatuh masa I pergi toilet mencangkung. Lepas tu I tak berani lagi mencangkung. Tapi Alhamdulillah dengan Alora, I boleh mencangkung. Badan dah ringan, buasih dah tak ada. You know? Jadi memang kita wanita ni kena jaga. Kita punya sebenarnya sistem pembaikan wanita yang diberi oleh Tuhan pada kita adalah satu hadiah untuk kita. Bagi yang bersuami itu, kita ibaratkan ladang untuk mereka. Nak tak ladang kita tu untuk cucuk tanam, nak menghasilkan buah, tak boleh sebab dia sentiasa basah, sentiasa banjir. Faham tak maksud Kak Yati? So maknanya tak best lah. Jadi kita nak supaya ladang kita segar, sihat, boleh menghasilkan buah dan boleh cengkam bumi. Faham tak maksud I boleh cengkam bumi? Itu maknanya kita boleh membahagiakan suami kita kalau kita ada suami. Jadi bagi yang tak ada suami, bagi usia yang macam Kak Yati ni yang tak ada suami, ibadat kita lah. Kita beribadat dengan tenang. Kita tak ada sakit lutut, kita boleh kawal kencing, kita boleh pergi beribadat ke mana-mana, kita boleh melancong ke mana-mana tanpa masalah. Jadi
jaga kita punya pelvic kita. Dan bila kita sharing kan, kita tekankan bahagian pelvic tu. Sebab tu di bahagian pelvic, di belakang kita punya filing, ya, filing kita yang kejap ya, filing kita di sini ya. Filing kita nombor 3. Filing kita nombor 3, dia kata sini tekanan kuat membetulkan pelvic. Di mana bagi orang yang dalam pantang sebelum 6 bulan tu memang harus pakai supaya dia boleh betulkan posisi kita punya pelvic. Because pelvic, lantai pelvic ni platform kita tahu. Lantai kita di mana pundi kencing kita, rahim kita dan juga tunjang belakang sini. Jadi bila kita melahirkan, dia akan kembang dan dia tak akan rapat balik macam anak dara. Jadi lama kelamaan kalau kita tak ambil jaga, dia akan jatuh jadi longgar lah. Jadi alignment tu dah lari. Jadi sebab tu orang yang dalam pantang, ya, tak payahlah nak barut-barut lagi. Kita dah ada aluran, kita tengok testament ni banyak sangat. Pakai, suruh diorang pakai. Cantik balik. Kita punya rahim cantik balik, kita punya kedudukan pelvic floor kita cantik balik, kita punya farad rapat, fit sekali. Jadi memang kita kena pakai. Jadi secara seluruhan kan sebenarnya Alora Kardashian ni kan, saya nak cakap dia ada 4 kebaikan. Kalau kita tengok kan Alora Kardashian ni, kita tekankan dia ada 4 kebaikan. Yang pertama, dia ada tenaga gelombang infrared. Kedua, ibaratkan kita sentiasa je ada orang urut kat badan kita. Takkan kita nak pergi urut, mahal, masa. Dan sekarang lockdown, memanglah tak boleh kita nak pergi mengurut walaupun sakit. Ketiga, ibaratkan kita pakai barut atau bengkung. Bila kita pakai Alora Kardashian, memang sedap macam dipeluk-peluk. Dan keempat, ibaratkan kita pakai girdle. So 4 in 1. Kalau kita nak beli baju pembentukan yang bagus-bagus kat luar, memang bagus. Dia adalah satu baju pembentukan yang korset-korset. Kalau memang bagus, tapi itu hanya pembentukan badan. Dan mahal. 3,800, 4,800. Yang ini you beli, you beli boleh dapat berhelai-helai. So orang kata Allah membeli menang memakai. Jadi macam Kak Yati punya pengalaman yang Kak Yati cerita dengan you all tu, I dah lalui, memang trauma. Ya, orang kata memang sampai sekarang I ingat detik-detik macam mana I kat dalam bilik operation tu, apa yang I ingat lagi. Tapi dengan izin Allah, apabila kenal dengan Alora Kardashian, ya, maka alhamdulillah I dapat menyelesaikan masalah tu. Jadi kalau kita nak beli, jangan kedekut dengan diri kita, sebab health is wealth. Bagi kita pula, macam yang sebut dengan you, sistem pembiakan wanita kita sangat penting. Bagi yang kahwin, itulah hadiah untuk suami kita. Jadi beli twin set, okay? Kalau siapa yang tak tahu macam mana nak beli, refer pada upline masing-masing. Okay, kawan-kawan saya boleh refer pada saya macam mana nak beli, ya. Dan saya rasa itu saja perkongsian saya tentang manfaat Alora Kardashian ni. Bukan hanya kita nak kaki sihat, sebab apa, bila ada kekuatan kudrat kaki, segala-galanya kita boleh buat, terutama sekali beribadah. Lepas tu of course lah melancong ke mana-mana. Dan badan cegah maknanya apabila kita punya badan dah turun, kita tak ada obesity lagi, memang kita ringan. Macam Kak Yati sekarang lah. Ya, baru pagi tadi Kak Yati menebas-nebas. Dulu I tak boleh menebas-nebas, because bila menebas-nebas I punya ari-ari kat bawah ni sakit. Tapi sekarang pokok I boleh tebas. So segala-galanya boleh boleh kita buat. Kita ibu tunggal kan. Jadi macam tu lah. Jadi itu saja perkongsian Kak Yati. Kak Yati nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada kawan-kawan yang tengok FB Live Kak Yati, ya. Assalamualaikum. Stay at home. Be safe. Kalau sesiapa kawan-kawan saya tu yang nak tahu lebih, call me, PM I. Bye.